Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lepas, seorang kenalan saya di Facebook ada berkongsi kepada saya sebuah video daripada Ustaz Dr. Ar-Razi tentang darjat hadis-hadis yang menganjurkan kita membaca surah Yasin ke atas orang yang hampir meninggal dunia ataupun sudah meninggal dunia. Setelah menonton video tersebut, saya dapati ada beberapa perkara yang patut saya utarakan, patut saya bincangkan, dan kerana itulah saya membuat video ini. Video ini bukan semata-mata kerana yasinan, sebab mungkin ada yang kata tak habis-habis cerita Yasin. Yasin tu sebenarnya secondary, sampingan. Yang perkara utama yang saya nak utarakan, yang saya nak highlight ialah beberapa perkara yang berkaitan dengan ilmu hadis. Ya. Jadi bagi para penonton yang belum menonton video tersebut, mari kita bersikap adil dan tonton terlebih dahulu video itu. Saya ada sertakan pautannya di bahagian description bagi video saya ini. Ya. Okey, tonton dulu, kemudian baru tonton yang ini. Ya. Satu perkara penting sebelum nak mula, ini hanyalah perbincangan ilmiah. Saya tidak mengkritik latar belakang Ustaz Dr. Ar-Razi, mahupun memusuhi beliau ke, tidak menghormati beliau ke apa ke. Saya menghormati beliau, sebab itulah saya menonton video beliau sampai ke habis. Lepas tu, saya tonton lagi supaya tidak berlaku salah faham ke apa di pihak saya. Ya. Jadi ini adalah perbincangan ilmiah. Okey, baik. Kita mulakan. Pertama sekali, saya hanya akan ulas poin-poin penting, bukan semua. Okey, pertama sekali, Ustaz Dr. Ar-Razi ada membicarakan tentang kitab Sunan Abu Daud, di mana Imam Abu Daud ada berkata ketika dia menjawab ataupun menulis risalah kepada ahli Mekah, bahawa hadis-hadis yang dia diamkan dalam kitab Sunan itu, kitab Sunannya itu, maka ia adalah hadis-hadis yang soleh. Okey, Imam Abu Daud apabila dia menyusun kitab hadisnya tu, Sunan Abu Daud, ada hadis-hadis yang beliau jelaskan kelemahannya, dan ada hadis-hadis kebanyakannya yang beliau diamkan sahaja. Dan hadis-hadis yang beliau diamkan itu, beliau berkata hadis itu soleh. Bukan sahih tau, soleh. Macam amal soleh, hadis-hadis soleh. Maka apakah yang beliau maksudkan dengan hadis-hadis yang soleh tersebut? Apakah kalau kita nampak hadis tu Imam Abu Daud mendiamkannya, kita terus boleh mengambilnya sebagai hujah? Atau sebagaimana yang daripada video Ustaz Dr. Ar-Razi, apabila kita menemui kelemahan, ada kita nampak, ada kita jumpa kelemahan dalam sanad hadis tersebut, akan tapi Imam Abu Daud mendiamkannya, so kita nak ambil yang lemah tu ke, ataupun lemah tu tolak tepi? Imam Abu Daud kata soleh lah, kita terima saja sebagai hujah. Bagi menjawab persoalan ini, saya ingin membawa perhatian para penonton semua kepada apa yang dimasukkan dengan hadis soleh tersebut, ataupun lebih tepat, apakah kita boleh terus mengambil hadis-hadis itu sebagai hujah semata-mata kerana diamnya Imam Abu Daud. Untuk mendapatkan penjelasannya, saya nukil kata-kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama hadis yang besar, kurun ke-9 Hijrah, masyhur dengan kitabnya Fathul Bari. Beliau ada satu kitab lain, An-Nukat ala Ibnu Salah. Ibnu Salah ni seorang lagi tokoh hadis. Beliau menyusun kitab masyhur disebut sebagai Al-Muqaddimah ataupun Muqaddimah Ibnu Salah, ya, dalam bidang ilmu hadis. Kemudian Imam Ibnu Hajar mengulas ke atasnya. Apa Imam Ibnu Hajar berkata? Baik, mari kita rujuk. Kita rujuk sama. Bagi ada kitab ini, bagi edisi yang belum ditahqiq, muka surat 95-96. Bagi edisi yang sudah ditahqiq, macam yang saya rujuk ini, pentahqiqnya Syekh Rabi' bin Hadi, muka surat 438 hingga muka surat 440. Ya. Saya rujuk daripada edisi Maktabah Syamilah version 4.0, version 4.0. Baik, apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Beliau berkata, dan di antaranya adalah lemahnya jalan yang diambil oleh mereka yang berhujah dengan setiap apa yang didiamkan ke atasnya oleh Abu Daud. Kerana sesungguhnya Imam Abu Daud mengeluarkan hadis-hadis daripada sejumlah perawi yang dhaif.
untuk dijadikan hujah dan beliau mendiamkan ke atasnya. Misal Ibnu Lahiyah, Wasalih dan sebagainya, dan Ibnu Hajar menyebut perawi-perawi yang dhaif yang ada dalam Sunan Ibnu Majah itu, Sunan Abu Daud, yang Imam Abu Daud mendiamkannya, ya. Jadi dalam perenggan pertama ni Ibnu Hajar berkata salahnya, lemahnya mereka yang mengambil jalan untuk berhujah dengan setiap hadis yang dengan setiap hadis yang Abu Daud mendiamkannya. Okey, kerana Imam Abu Daud tu dia meriwayatkan hadis-hadis daripada sejumlah para perawi yang dhaif, ya, untuk dijadikan hujah, dan beliau hanya mendiamkannya sahaja. Lalu disebut nama perawi-perawi tersebut. Okey. Perenggan seterusnya. Maka tidaklah sepatutnya bagi para pengkritik, para pengkaji untuk mereka bertaklid kepada diamnya Imam Abu Daud ke atas hadis-hadis mereka, hadis-hadis perawi tersebut itu, dan mengikutinya untuk jadikan hujah. Okey, bahkan mereka sepatutnya mengambil jalan untuk menyemaknya. Apakah bagi hadis-hadis itu ada mutaba'ah, ada jalan periwayatan yang lain yang dapat menyokongnya, ataupun adakah ianya hadis yang gharib? Satu jalan periwayatan saja yang patut diketepikan. Jadi Imam Ibnu Hajar Asqalani berkata tidak sepatutnya para pengkaji, para pengkritik bertaklid, bertaklid kepada diamnya Imam Abu Daud terhadap hadis-hadis tersebut dan ikut sama berhujah dengannya. Okey, bahkan mereka sepatutnya mengambil jalan untuk memerhatikan hadis-hadis itu dan menyemak apakah hadis yang tadi tu ada perawi yang lemah, tapi mungkin ada jalan periwayatan yang lain yang dapat menguatkannya, menyokongkannya, atau apakah ia hadis yang gharib, maknanya hadis yang satu tu sajalah, ya. Perenggan seterusnya. Lebih-lebih lagi jika riwayat itu menyelisihi riwayat lain yang daripada para perawi yang lebih siqah daripadanya. Okey, kena banding kalau ada riwayat yang lebih siqah. Kerana sesungguhnya bila dah menyelisihi itu, riwayat itu menjadilah ia mungkar. Dan sesungguhnya Imam Abu Daud juga mengeluarkan hadis-hadis daripada mereka yang lebih dhaif daripada apa yang disebut. Tadi tu Imam Ibnu Hajar disebut beberapa perawi-perawi yang dhaif kan. Sekarang ni dia kata bahkan Imam Abu Daud ni dia mengeluarkan hadis-hadis daripada para perawi yang lebih dhaif lagi, dengan jumlah yang lebih banyak. Dengan jumlah yang banyak, seperti Al-Haris bin Wajih dan sebagainya, banyak nama-nama. Minal al-matrukin, daripada para perawi yang matruk. Kalau matruk tu dah dhaif jidan lah tu. Jadi Imam Ibnu Hajar sendiri berkata bahawa Imam Abu Daud ni bukan sekadar para perawi yang dhaif biasa-biasa tu, tapi dhaif yang lebih berat lagi. Itu pun banyak dalam tu, ya. Okey. Perenggan seterusnya. Begitu juga apa yang dalamnya terdapat hadis-hadis yang sanadnya terputus, dan hadis-hadis mudallisin yang diriwayatkan dengan an-anah. Maknanya perawi itu dituduh sebagai melakukan tadlis dan dia tidak meriwayatkan menggunakan hadasanah, tapi dia an. Yang itu tak boleh tu sebenarnya. Dan sanad-sanad yang di dalamnya terdapat para perawi yang tidak disebut namanya, maka tidak boleh berhukum dengan hadis-hadis itu dengan sangkaan ianya hasan, semata-mata kerana diamnya Imam Abu Daud. Semata-mata kerana diamnya Imam Abu Daud. Okey, demikian kata-kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ringkasnya, diamnya Imam Abu Daud itu bukanlah hujah untuk kita berkata hadis itu hasan. Apatah lagi nak kata sahih pun tak boleh juga. Okey, diamnya Imam Abu Daud bukanlah alasan untuk kita kata tak payah semak lagi dah. Kerana sebagaimana jelas Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, dalam hadis-hadis yang didiamkan oleh Imam Abu Daud itu terdapat perawi-perawi yang dhaif dan juga perawi-perawi yang lebih dhaif lagi. Bukan saya kata, ya. Okey, ini kata-kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Okey, kitab ini mudah untuk kita dapati. Okey, saya jemput para penonton semua untuk merujuknya. Okey, jadi kembali kepada isu pertama yang saya nak highlight ialah apabila Imam Abu Daud berkata hadis-hadis yang dia diamkan itu adalah soleh, itu bukanlah lesen, itu bukanlah pasport untuk kita terus berhujah dengannya.
Sebaliknya, hendaklah kita tetap menyemaknya, dan jika kita menemui kelemahan dalam hadis tersebut, hendaklah kita kata, ya, memang lemah. Kita tak boleh kata, tak. Ini ni Abu Daud dah kata soleh. Siapalah aku nak kata ianya lemah. Bukan begitu, ya. Sebab soleh yang dimasukkan oleh Imam Abu Daud ni dalam perkataan yang mudah, tidak ada hadis maudhu' atau tidak ada hadis yang dhaif jiddan pada pengetahuannya. Tetapi bila disemak ulang oleh para ahli hadis yang lain, ada para perawi yang lebih dhaif juga sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Hajar tadi. Okey, ini poin pertama. Boleh, ya? Poin kedua, tentang riwayat bacaan Yasin dalam Sunan Abu Daud. Ya, memang ada. Okey, memang ada, ya, dalam Sunan Abu Daud. Okey, hadisnya daripada Ma'qil bin Yasar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah Yasin ke atas orang-orang yang mati di kalangan kalian. Mungkin hampir mati ataupun sudah mati. Dalam sanad hadis ini, sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Ustaz Dr. Ar-Razi, ada dua kelemahan. Yang ini Abi Usman dan juga ayahnya. Kerana kedua-dua perawi ini adalah tidak dikenali. Okey, tidak dikenali. Maka riwayat ini adalah dhaif. Bahkan sebenarnya ada kelemahan kedua, ya. Dalam sanad ni ada dua kelemahan. Pertama, Abu Usman dengan ayahnya tidak dikenali. Kedua, Abu Usman ini dalam sanad Abu Daud ni daripada ayahnya. Okey, tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh para imam yang lain, ada kalanya Abu Usman ni dia bukan daripada ayahnya, tapi an Abu Usman an Ma'qil bin Yasar. Maknanya direct. Ayahnya mana pergi pula? Maknanya sanad tu kadang melalui Abu Usman, ayahnya Ma'qil. Dalam sebahagian jalan periwayatan Abu Usman, ayah tak ada, terus pada Ma'qil. Jadi berlaku tidak ketentuan di situ. Maka ada dua kelemahan pada Abu Usman. Nombor satu, dia tidak dikenali. Nombor dua, kadang dia direct pada Ma'qil, kadang melalui ayahnya. Dan kelemahan ini diketahui bukan saja oleh Ustaz Dr. Razi, demikian juga oleh para ahli hadis yang lainnya. Dan sebagaimana kita kata, meskipun Imam Abu Daud mendiamkan hadis ni, meskipun Imam Abu Daud berkata apa yang didiamkan itu adalah hadis-hadis yang soleh, akan tetapi bila kita semak jumpa kelemahan, maka memang hadis itu adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif, ya. Ini poin kedua. Poin ketiga. Okey, poin ketiga, Ustaz Dr. Ar-Razi beliau menerangkan bahawa selain kitab Bukhari dan Muslim, ada kitab-kitab sahih yang lain. Ya, betul. Okey. Kita biasa dengar Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, betul, ya? Sebenarnya ada lagi dua kitab sahih, yang ini Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, dan ada juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ya, Al-Mustadrak ala Sahihin. Okey. Jadi beliau tak sebut Hakim itulah. Jadi yang beliau nak tekankan ialah selain dua kitab sahih ini, ada lagi dua kitab sahih, ya. Antaranya ialah Sahih Ibnu Hibban, ya. Saya nak kata itu betul. Tapi nanti dulu, ya. Memang mereka menamakan kitab mereka sebagai sahih. Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban. Betul. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, piawaian yang mereka menggunakan, standard that they use to authenticate that hadith is different from Imam Al-Bukhari and Muslim. Piawaian ataupun ukuran yang mereka gunakan, yakni Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban, untuk menilai sesuatu hadis itu adalah sahih, ianya berbeza daripada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Imam Bukhari dan Muslim menggunakan syarat yang sangat ketat, dan Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban menggunakan syarat yang sederhana. Syarat mereka tu hampir-hampir ataupun lebih kurang syarat yang digunakan oleh para imam hadis dalam kitab-kitab sunan. Bahkan saya ada baca pandangan yang berkata syarat mereka sebenarnya nak kata low standard salah pula. Kurang lagi. Maknanya Imam Bukhari dan Muslim very strict. Okay, para penyusun kitab sunan sederhana. Imam Bukhari, Ibnu Hibban dan Khuzaimah below average. Okay, lebih kurang begitu. Tapi yang pentingnya, nilai sahih mereka itu tak sama
dengan nilai sahih Imam Bukhari dan Muslim. Okey. Untuk membuktikannya, bukan saya sembang kosong, bukan saya sembang kari. Jika kita lihat adanya ahli-ahli hadis selepas mereka yang menilai semula hadis-hadis dalam kitab Sahih Ibn Khuzaimah dan Sahih Ibn Hibban. Bahkan ahli hadis pada zaman kita ini, untuk kitab Sahih Ibn Khuzaimah, hadis-hadisnya disemak semula oleh Syekh Dr. Muhammad Mustafa Al-Azami. Seorang ulama hadis daripada India yang baru saja meninggal beberapa bulan lepas. Seorang ahli hadis yang hebat. Sebab hebatnya, sebab dia juga menjawab tuduhan-tuduhan orientalis ke atas hadis-hadis Nabi SAW. Beliau melakukan PhD-nya di UK dan beliau menulis buku dalam bahasa Inggeris untuk menjawab tuduhan-tuduhan orientalis. Baru saja meninggal dunia, seorang ulama hadis yang hebat daripada India. Okey. Kemudiannya bagi Sahih Ibn Hibban, antara ahli hadis masa kini yang menyemak semula ialah Syekh Shu'aib Al-Arnaud, ya. Okey, beliau menyemak ke atas kitab Ihsan bi Tartib Ibn Balban, ya. Ringkasnya Sahih Ibn Hibban, ya. Antara pandangan ataupun kritikan para ahli hadis kepadanya ialah bab-bab yang disusun oleh Ibn Hibban tu macam kurang sikit. Maka ada tokoh pada kurun ke-8 Hijrah yang disebut sebagai Ibn Hibban, beliau menyusun semula bab-bab itu mengikut tertib fiqh yang sesuai, lalu disebut sebagai Al-Ihsan fi Tartib Ibn Hibban. Dan kitab itu kemudian pula disemak hadis-hadisnya oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Okay? Dan Syekh Shu'aib bila menyemak kitab Sahih Ibn Hibban ini, memang ada hadis-hadis yang sahih, ada hadis-hadis yang hasan, ada hadis-hadis yang dhaif, ada hadis-hadis yang lagi bawah lagi. Menunjukkan bahawa Sahih Ibn Hibban ni, walaupun namanya sahih, bukanlah semua hadisnya itu sahih. Berbeza dengan Sahih Bukhari dengan Muslim. Tak ada mana-mana ahli hadis yang lepas tu nak pergi semak balik, tulis kat footnote tu hadis ni sahih ke apa, tak. Bila Sahih Al-Bukhari dan Muslim, kita semua menerimanya memang sahih. Tak perlu ada orang lain nak ulang semak. Sahih Ibn Hibban, Sahih Ibn Khuzaimah, ada ulama hadis lain yang menyemak semula dan menerangkan ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif dan sebagainya. Okey, jadi apa nak kata, hadis Ma'qil bin Yasar ini yang dalam riwayat Abu Daud memang ada dalam Sahih Ibn Hibban dengan jalan periwayatan yang sama, memang melalui Abu Usman juga, dan memang ianya dhaif sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dalam semakannya ke atas Sahih Ibn Hibban. Jadi poin yang saya nak tekankan di sini, memang judulnya sahih, akan tetapi piawaian sahihnya itu tak sama dengan Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi we cannot treat it as the same with Sahih Al-Bukhari and Muslim, ya. Hadis-hadis dalam tu perlu disemak semula, dan bila disemak semula memang ada kedhaifannya, ya. Jadi semata-mata judul sahih saja tidak cukup. Bahkan Ibn Hibban ini ada beberapa lagi kritikan. Sebagai contoh, beliau ada susun kitab yang menghimpunkan darjat para perawi hadis, nama kitab Al-Thiqah, ya. Dan di situ pun penilaian beliau tentang perawi mana yang thiqah ke tidak pun menjadi kritik para ulama hadis yang lain, ya. Tapi ini sebagai sampingannya. Okey, poin penting, Sahih Ibn Hibban tidak semestinya semua sahih. Sahih Ibn Khuzaimah tidak semestinya semua sahih. Demikian juga sahih dalam kitab Al-Mustadrak oleh Imam Al-Hakim tidak semestinya semua adalah sahih. Itu poin yang ketiga. Poin seterusnya pula, dalam menerangkan hadis selain Ma'qil bin Yasar ini, Syekh Dr. Ar-Razi ada juga menyebut sebuah hadis daripada Hudzaif, okey, bin Al-Haris, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, yang meminta dibacakan surah Yasin kepadanya ketika dia menghampiri ajalnya. Okey, ada dalam video tersebut. Cuma yang menyebabkan saya tertanya-tanya, apabila menyebut hadis itu, kenapa Ustaz Dr. Razi tak bincangkan pula darjatnya? Bila sebut hadis Abu Daud ada bincang, bila sebut hadis Ibn Hibban ada bincang, walaupun macam saya jelaskan, apa yang beliau sebut itu adalah sebenarnya tidak tepat dalam bidang ilmu hadis. Tapi bila datang hadis Hudzaif dalam Musnad Ahmad ni, beliau diam saja. Agaknya kenapa tu? Mari kita semak sanadnya. Hadis itu memang ada dalam Musnad Ahmad. Mari kita semak sanadnya. Ya. Okey, haddatsana Abul Mughirah, haddatsana Safwan, haddatsani Al-Masyakhah.
dihadiskan kepada aku oleh beberapa syekh, annahum hadaru Ghudaif bin Al-Haris As-Sumaliyah, bahawasanya mereka hadir bersama Ghudaif bin Al-Haris As-Sumaliyah hina ishtadda sauquhu, tak kala sakitnya atau kelemahannya menjadi berat, kita apa, menghampiri sakratul maut lah tu. Faqala, maka berkata ni Hudzaif, hal minkum ahadun yaqra'u Yasin, apakah ada seseorang di kalangan kalian yang dapat bacakan kepadaku surah Yasin? Qala faqara'aha Salihu bin Syuraih, maka dibacakanlah surah Yasin itu oleh Salih bin Syuraih As-Sakuni. Falamma balagha arba'ina minha, maka tak kala sampai kepada ayat yang ke-40 daripada surah Yasin itu, qubida, Hudzaif meninggal dunia. Qala fakanal masyayakhah, maka syekh-syekh itu berkata, yaquluna iza quri'at indal mayyiti khuffifa anhu biha, jika dibacakan surah Yasin di sisi mayat ataupun di sisi orang yang hampir kepada kematiannya, diringankan untuknya. Tak disebut apa, kemungkinan besar diringankan proses sakratul maut tersebut. Hadis daripada Musnad Ahmad. Kita semak, kita baca sanad dia tadi tu, memang ada nama-nama, tapi daripada sejumlah syekh ataupun beberapa syekh. Siapa pula syekh tu? Kenapa tak disebut namanya? Ada sesuatu yang nak diselindung ke tak sebut namanya tu? Jadi walaupun syekh ni daripada kalangan tabi'in, sebab dia punya peringkat tu tabi'in, kemudian sahabat Hudzaif, tapi kita kena tahu siapakah yang dimasukkan dengan syekh tersebut. Tak apa. Kerana perkara inilah berlaku perselisihan terhadap hadis ini. Ada yang berkata ia dhaif kerana tidak diketahui siapakah syekh-syekh itu. Ada yang berkata ia hanya hasan, sebagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah ketika membicarakan biodata Hudzaif ini. Tapi beliau tak jelaskan kenapa dia berpendapat hadis ini hasan. Antara yang menilainya hasan ialah Syekh Syuaib Al-Arnaud dan rakan-rakannya ketika mereka menyemak Musnad Ahmad. Tapi macam saya kata dalam video saya yang lepas, sekadar ulama kata saja, ulama kelah hukum saja, saya tak puas hati. Saya nak tahu kenapa dia boleh kata, dia boleh nilai hadis ini hasan. Jadi saya baca penjelasannya. Dan penjelasannya dia kata, masyayikh itu, dia kata bukanlah sesuatu yang mudaratkan kerana tidak dikenali. Disebabkan dalam kitab-kitab yang sahih pun, kitab lain pun, memang ada sanad yang tidak disebut perawinya. Dan ini adalah satu yang sahih. Macam mana tu? Sebab memang dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, ada juga hadis yang tak disebut nama perawi. Lebih kurang macam ni juga. Sebagai contoh, dalam Sahih Al-Bukhari, kalau ikut penomboran Fathul Bari, nombor 3642. Ada satu hadis. Haddatsana Syabib bin Gharqadah qala sami'tu al-Hayya yuhaddisuna an Urwah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian. Tapi yang pentingnya, Syabib bin Gharqadah ni dia berkata, saya mendengar daripada seorang yang hidup bahawa dia menghadiskan daripada Urwah bahawa Nabi sekian. Tak disebut siapa orang yang hidup tu. Dan hadis ni adalah Sahih Bukhari. Macam mana tu? Dalam Sahih Muslim pun ada satu lagi hadis. Hadis nombor 945 ikut penomboran Syarah Sahih Muslim. Sekejap ya. Qala hadatsani Uqail bin Khalid an Ibnu Shihab annahu qala hadatsani rijalun an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian. Ada seorang perawi tu rijal saja, seorang lelaki tak sebut nama dia pun. Hadis Sahih Muslim ni. Dan dalam Muwatta Imam Malik pun ada satu hadis tu. Ada satu hadis tu, kitab Al-Qasamah, hadis 1678 ya.
Okay. An Sahal bin Abi Hasmah annahu akhbarahu rijalun min kubara'i qaumihi anna Abdullah bin Sahal sekian. Dalam hadis ni, okay, dia menerima hadis itu bahawa dikhabarkan oleh seorang lelaki yang termasuk pembesar kaumnya bahawa sekian. Dalam sanad-sanad yang kita kata sahih ni pun ada juga perawi yang tak disebut namanya ni. Maka macam mana tu? Okey, bila saya semak ya, bila kita kaji 3 contoh saya bagi ni, akan ditemui bahawa hadis-hadis tersebut tidak berdiri dengan sendirinya. Sama ada hadis lain yang sebiji sama dengan jalur sanad yang lengkap, atau hadis yang sama tu ada 2 jalur periwayatan. Satu yang tak sebut nama tu, satu lagi ada disebut namanya. Berbeza dengan riwayat Musnad Ahmad tadi, tidak ada jalur periwayatan lain yang menerangkan siapakah syekh-syekh itu. Maka kerana itu dalam hadis ini ada beza pandangan. Ada yang menganggap ianya daif kerana tidak dikenali siapa syekh-syekh itu. Ada yang menganggapnya ia hasan seperti mana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Syekh Syu'aib Arnaud. Okey, kerana syekh itu bagi mereka tidaklah sesuatu yang mudaratkan, ya. Kerana dalam kitab hadis yang sahih pun ada juga sesuatu yang seumpama itu. Okey, saya beza pandangan kerana dalam kitab-kitab sahih itu sanad yang seperti itu ada memang, tapi mereka ada jalur periwayatan lain yang lengkap nama-namanya di situ. Bagi riwayat Musnad Ahmad ini, Syekh Syu'aib Arnaud sendiri tidak mampu, tidak berjaya untuk membawakan jalan periwayatan yang lain. Jadi hadis Musnad Ahmad ini ada perbincangan di sebaliknya, ada khilaf di sebaliknya, ya. Jadi tidak patut disampaikan begitu saja, melainkan dijelaskan ada perbincangan di sebalik hadis tersebut, ada perbincangan dalam sanadnya itu. Baik, setelah beberapa poin ini, ya, mungkin ada yang berkata, okey, tak apalah, bagilah Chan. Memang hadis, hadis daif, tapi daifnya bukanlah berat, daif yang ringan. Para ulama kan kata boleh amalkan hadis yang daif untuk motivasi beramal, untuk dorongan beramal. Saya kata ya, tapi nanti dulu, bila para ulama tu kata boleh, apa syarat-syarat yang mereka bagi sebelum kata boleh? Antaranya, ya, bila kita nak kata ianya dorongan untuk beramal, motivasi untuk beramal, berarti amalan itu sendiri ada dalil sahih yang menyokongnya, maka dalil yang dhaif ini hanya sebagai motivasi. Apa dalil sahih bahawa Al-Quran ni untuk orang yang hampir mati ataupun sudah mati? Sebab kalau Al-Quran ni untuk orang yang masih hidup, memang banyak ayat-ayat Quran yang untuk orang hidup, orang yang hatinya masih hidup. Okey, tapi untuk orang yang hampir mati atau sudah mati, apa dalilnya bahawa Al-Quran ni untuk orang mati? Itu yang pertama, kena cari dulu. Mungkin saya tak jumpa, mungkin tuan-tuan dan puan-puan tahu kan. Kalau ada dalil sahih yang itu bahawa Al-Quran ini juga untuk orang mati, maka tak mengapa menggunakan hadis yang dhaif sebagai dorongan untuk beramal. Itu yang pertama. Antara syarat lain yang disebut oleh para ulama, ya, dalam membenarkan penggunaan hadis dhaif ialah dalam bab yang sama itu tidak ada hadis yang lebih kuat daripadanya. Kalau ada hadis yang lebih kuat daripadanya, hendaklah diketepikan hadis yang dhaif itu dan ambil dan amalkan hadis yang lebih kuat. Biasa kan, mudah saja logik lah kan, sebab dalam persoalan itu ada satu hadis yang dhaif, satu hadis yang sahih. Ada satu hadis yang diperbincangkan dengan hadis yang sahih, nak ambil yang mana? Atau sebelum ni saya dah bagi contoh, ya. Hadis dhaif ini umpama jambatan gantung untuk kita melintas sungai bila kita pergi hiking masuk hutan nak melintas gaung ke apa ke. Jadi ada 2 jambatan sekarang ni. Satu jambatan nak melintas sungai itu talinya dah reput. Pelantarnya pun macam dah nak pecah. Ada yang dah pecah, ada yang nak pecah. Dhaif. Ada satu lagi jambatan gantung kuat. Nampak semua solid, sahih. Jadi kalian nak melintas sungai ni, nak pakai jambatan dhaif tu ke jambatan sahih? Tipulah kalau kata nak pakai jambatan dhaif tu, mesti ambil yang sahih. Sungai tu jauh di bawah, dan air ni pula arus yang sangat kuat. Demikianlah juga bagi hadis. Kita ada hadis yang dhaif, kita ada hadis yang diperbincangkan darjatnya, dan kita ada hadis yang sahih.
Nak ambil yang mana? Mesti ambil hadis yang sahih. Apa yang sahih dalam bab ni ya? Dalam bab ini bagi orang yang menghampiri kematian, sabda Nabi SAW dalam Sahih Muslim, talkinlah orang yang hampir mati di kalangan kalian dengan la ilaha illallah. Talqin ni maknanya kita menuntunnya, kita membimbingnya. Bukan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah sebelah dia, bukan begitu. Maknanya kita ajak dia, katakan ayah kita dah uzur, hampir-hampir kita rasa hampir dah ni, kita buat ayah, jom kita baca sama-sama la ilaha, tunggu disebut la ilaha illallah. Kalau dia dah sebut dengan baik, dengan betul, sekali tu cukup. Tak payah kena sebut 100 kali ke apa ke. Okey. Kemudian beberapa ketika, mungkin sejam ke apa ke, atau dia dah sembang lain ke apa ke, kita ulang balik supaya akhir kalamnya ialah la ilaha illallah. Kenapa kena akhir kalam? Kerana sabda Nabi juga sallallahu alaihi wasallam ada dalam Sunan Abu Daud tu juga, dalam Sahih Ibn Hibban pun ada, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia memasuki syurga. Kedua-dua hadis ini sahih. Jadi yang sahih ni kita amalkan, kita bimbing kepada orang yang akan meninggal dunia. Yang ini baca la ilaha illallah, kita bimbing dia, bukan suruh kita berzikir sebelah dia, bukan kita suruh dia zikir ke apa ke. Dan kalau dia ada bincang lain ke apa ke, kemudian kita tuntun balik supaya akhir kalam dia ialah la ilaha illallah. Ini amalan yang sahih, ini amalan yang confirm, dan saya yakin para penonton pun semua tahu. Tak ada khilaf dalam bab ini. Tak ada khilaf langsung. Ya. Kalau selepas kematian kita ada urusan jenazah apa semua tu, kita ada doanya apa yang sahih semua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Kita amalkan yang itu, ambil yang sahih, tinggalkan yang dhaif. Mungkin ada yang berkata, tak, baca surah Yasin ni bukan sejurus selepas kematian. Tak, kemudian dah seminggu ke, hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke 10, 40, tak apa. Yang itu kita bincang kemudian ya. Tapi yang pentingnya, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang diperbincangkan, tapi dalam bab yang sama tu ada hadis yang sahih, hadis yang jelas, hadis yang mudah. Yang hadis tu fadilat dia tu, siapa akhir kalam dia la ilaha illallah masuk syurga. Kita amalkan, kita ambil yang ni, amalkan. Yang ini ni kita letak ke tepi. Okey. Jadi sebagai kesimpulan dah panjang dah video ni, dah setengah jam dah pun. Pertama sekali, apabila kita hendak merujuk kepada kitab-kitab hadis, kita kena faham metodologi imam hadis tersebut. Bukan kitab hadis saja, kitab tafsir pun, kitab fiqh pun. Bila kita rujuk kitab fiqh mazhab Syafi'i, ada istilah-istilah yang digunakan tu, kita kena faham apa maksudnya, kan? Betul? Sama juga dalam bidah hadis pun, bila kita rujuk, kita kena tahu apa maksud soleh oleh Imam Abu Daud, apa maksud sahih di sisi Ibn Hibban tersebut. Apakah ianya sama sahih dengan Sahih Al-Bukhari misalnya. Ya, kita kena tahu metodologinya. Tidak cukup dengan hanya merujuk kepada zahir perkataan, zahir tajuknya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya cerita panjang ni, mungkin ada yang berkata, so akhirnya macam mana ni? Akhirnya kesimpulannya apa ni? Baca Yasin ke tak ni? Kan? Kesimpulannya, okey. Dalam hadis 40 yang dihimpun oleh Imam Nawawi, hadis nombor 11, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, tinggalkan apa yang meragukan kalian kepada apa yang tidak meragukan kalian. Okey. So, tinggalkan yang ini ni, ada yang dhaif. Okey, yang riwayat Abu Daud yang Ibnu Hibban ni memang dhaif. Riwayat Ahmad tadi tu ada perbincangan, kan. Tak apa, letak tepi, meragukan, letak tepi. Ambil yang tidak meragukan, yang sahih tu ambil. Kenapa nak sangat yang lemah tu? Itu tu yang kedua ya. Yang ketiga, yang ini saya nak tekankan, bila kita bincang tentang amalan-amalan membaca surah Yasin apa semua ni, kita bincang sekarang. Apabila berlaku kematian di kalangan keluarga, ke jiran, ke sahabat handai, jangan pergi gaduh time tu pula baca Yasin ke tidak. Tak. Bila berlaku kematian, orang sedang sedih, orang sedang busy nak uruskan jenazah ke, ataupun menghampiri sakaratul maut ke, nampak ada orang baca Yasin ke apa, tak apa kemudian. Biar dulu, kemudian baru kita bincang. Jangan pergi gaduh.
Jangan pergi bising daif tak daif, siapa syekh-syekh dalam Musnad Ahmad tu, apa mana yang sahih, mana yang daif, apa gitu. Bila orang sedang dalam kesedihan, bila ahli keluarga tersayang mendekati sakaratul maut ke, baru meninggal dunia ke, okey, biar dia orang amalkan apa yang dia orang tahu. Kemudian ada masa baru bincang, ya, baru bincang secara ilmiah. Okey, moga-moga bermanfaat video saya ini. Okey, saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.